suka sembang cerita hak lasak-lasak ni Abu Zar. Cerita sembang hak lembut-lembut ni dia tak mau dengar. Dia nak dengar yang kasar-kasar dia mau. Sehingga kan dia pernah minta kepada baginda Nabi SAW jawatan komander dalam peperangan. Pasal dia tengok Nabi angkat ni semua yang muda-muda. Bila dia tengok muda ni dia nampak macam leceh, nampak lekeh sangat. Sebab dia ni jenis orang yang kasar, orang yang lasar. Dia tanya Nabi SAW, ayul jihadi afdal? Dia kata, ya Rasulullah, yang kata dalam banyak-banyak jihad ni, hak mana satu yang kata jihad paling afdal ni, paling utama? Maka jawab Nabi SAW, afdalul jihad, jihad yang paling utama, Nabi kata, antujahidaka nafsak wa hawak fi dhatillahi azza wa jalla. Nabi kata jihad yang paling hebat, jihad yang paling utama adalah hang boleh kontrol diri hang. Hang boleh kontrol diri hang dan hang boleh kontrol hawa nafsu hang supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah jihad paling besar. Takkan hang boleh tahan, hang boleh keluar perang, hang boleh kalahkan orang, hang boleh pukul kawan ni, yang tu tak apa nak besar sangat. Yang besar ni apa? Hang boleh jaga diri hang. Hang boleh tundukkan diri hang daripada perasaan marah. Hang boleh tundukkan diri hang daripada perasaan tak puas hati. Hang boleh tundukkan diri hang daripada, orang kata, boleh ada perasaan sabar. Bila main satu ujian besar, hang boleh sabar, hang boleh tahan diri hang. Yang tu mujahadah yang cukup besar. Dan hang boleh jaga hawa nafsu hang. Nafsu hang boleh jaga. Kita hari ni tuan-tuan, nafsu lena pun kita kalah. Dalam duk target nak main mengaji malam ni, dia boboh-boboh, dia jumpa tiang, dia jumpa dinding, lena. Letu nak sembang kata nak pergi Palestin lagu mana, pergi tepuk meja kedai Haji Me'eh sampai patah kaki-kaki. Oi, duk habang kata aku ni pak-pak Rohingya, pak-pak Buddha Rohingya boleh kat aku depa kenai. Kenai apa? Kenai ikon Masjid Sungai Burung, lena. Allahu akbar. Nampak tuan sekalian? Macam mana nak pergi perang tu? Nafsu makan pun kita kalah. Kena main dengan makan ni tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Pasal apa? Kadang bila kuliah lambat sikit nak habis, yang alasan dia makan. Dia tahu ustaz ni pun buta perut dia boh tu. Apa dia kata panjang kuliah, dia tak tahu ke kita duk lapang. Lapang tuan sekalian. Nampaklah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak abang apa? Bukan mudah untuk kita nak bentuk diri supaya kita taat kepada Allah. Bukan mudah untuk kita nak tundukkan hawa nafsu supaya kita sentiasa istiqamah dalam ketaatan. Bukan mudah. Yang pertama tuan-tuan kena ingat, bukan mudah kita nak mai semayang berjamaah di masjid. Satu. Dan bukan mudah juga menjadi payah untuk kita yang boleh mai ke masjid istiqamah pula pergi semayang berjamaah. Boleh faham tuan-tuan? Yang pertama, susah nak mai ke masjid ni, nak mai semayang jemaah masjid payah. Kalau boleh mai ni, nak jaga kita boleh semayang berjamaah sepanjang waktu ni, cukup benda yang paling payah. Tapi kalau kita boleh kontrol diri, kita boleh tundukkan hawa nafsu, boleh istiqamah untuk terus kita mai dalam melakukan ketaatan, itulah jihad yang paling besar, kata Nabi SAW. Apatah lagi tuan-tuan, nak jaga benda-benda yang macam ni bukan mudah, ketika mana setan pula mula menguasai diri kita. Lagilah untuk payah untuk kita nak tundukkan nafsu, nak tundukkan diri. Seperti mana yang disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sabrah bin Abi Faqihin radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi atruqih faqa'ada lahu bi tariqil Islam
faqala taslim wa tadharu dinak wa dina abaika wa abaa abika fa'asahu fa'aslam summa qa'ada lahu bi tariqil hijrah faqal tuhajiru wa tada'u ardaka wa sama'ak wa innama mathalul muhajir kamathalil faras fit tuwal fa'asahu fahajar summa qa'ada lahu bi tariqil jihad faqala tujahidu fahuwa jahdun nafs wal mal fatuqatilu fatuqtal fatunkahul mar'atu wa yuqsamul mal fa'asahu fajahada faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman fa'ala dhalik kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an yudkhilahu al-jannah wa man qutila kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an yudkhilahu al-jannah wa in ghariq kama haqqan kana haqqan 'ala Allah yudkhilahu al-jannah aw wa qasatahu dabbatahu kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Hadis sahih rawahu an-Nasa'i. Daripada Sabrah bin Abi Faqihin, dia kata aku dengar Nabi SAW pesan kepada sahabat-sahabat. Nabi kata yang kata syaitan ni, Nabi kata yang kata syaitan ni, dia ni jenis tak serik dan bukan jenis yang suka berputus asa. Ni kata syaitan ni. Apa makna dia? Dia nanti akan kacau umat Nabi Muhammad, dia akan kacau anak Adam, dia akan kacau yang kata manusia ni, dia akan kacau sepanjang masa. Nabi kata bi'atruqih, Nabi kata di mana saja lorong, di mana saja jalan yang dia boleh masuk, dia boleh kacau, dia takkan lepaskan peluang ni. Ni yang kata syaitan. Kalau dia masuk lubang ni tak apa nak lepas, dia pergi lubang lain pula. Lubang lain pun tak lepas, dia pergi cari jalan lain. Jalan lain pun nampak macam kelam tak boleh nak pergi, dia pergi cari jalan lain. Yang pasti dia tidak ada sifat serik. Dia tak ada sifat sifat bosan. Dia tak ada sifat berputus asa, bebai, tak ada dekat dia. Lagi mana kita boleh, lagi mana dia boleh kacau kita, lagi itulah dia akan kacau kita. Yang ni yang kata syaitan ni. Dan kata Nabi, faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Nabi kata pernah ada orang yang nak masuk Islam. Dia ni bukan orang Islam, tapi nak masuk Islam. Dia nak masuk Islam, dia berniat nak masuk Islam, dia dah mula mengaji tentang agama. Syaitan tu nanti pi dekat dia. Syaitan tu pi kat dia. Syaitan tu kata apa? Taslim wa tadharu dinak wa dina abaika wa aba abika. Syaitan pi kat dia, syaitan kata hang nak masuk Islam kah? Dia duk bisik kat telinga. Kata hang nak masuk Islam kah? Hang nak masuk Islam, hang sanggup pi tinggal agama hang hak betul dulu ni. Bukan takat agama tu betul, malah agama tu lah yang dianuti oleh pak hang, yang dianuti oleh tok wan hang, dan agama tu agama keturunan hamba, agama turun temurun hamba. Hamba betul dah agama tu. Yang hang nak pi cari agama Islam tu pasal apa? Demai tang telinga macam tu. Tuan-tuan nampak tak? Tapi hari ni bukan takat syaitan kira boleh duk selesa dah. Syaitan ada konco-konco dia pula. Siapa dia konco dia? Manusia. Kita nampak satu orang yang berniat nak masuk Islam, kita nanti ramai-ramai duk kata tu tak ada kerja lain, itu dia nak masuk Islam pasal dia dah nampak zakat. Nampak tuan? Padahal dia nak masuk Islam pasal hati dia terbuka, Tuhan bagi hidayah dekat dia. Pasal itu dia nak masuk Islam. Dia mula mai ke masjid, dia mula nak semayang, kita sudah pandang serong kepada dia. Kita telah menjadi konco kepada syaitan. Syaitan hari ini tuan-tuan dia tak buat kerja banyak. Pasal apa? Pasal konco dia ramai. Bila kita tengok satu orang masuk dengan nampak pakai pun nampak tahu apa nak urui, dengan duk ada tatu apa sikit di badan, dia ni mula nak kena Islam, kita sudah main peranan syaitan. Kita kata apa?
waktu tak ada kerja lain lah tu. Mai tu bukan apa? Mai pasal nak minta duit. Pasal itulah nak masuk Islam. Pasal dia nampak di Islam ni ada tempat untuk dia meraih keuntungan. Pasal itu dia masuk Islam. Bukan ada kerja lain apa-apa ni. Macam tu punya duk ada. Tuan-tuan nampak dah? Setan hari ni bergembira. Bukan bergembira. Gumbira ni kira gembira sungguh. Fa'asahu. Tapi oleh kerana semangat kawan ni tinggi, dia tak peduli bisikan setan, dia tak peduli apa konco-konco setan duk kata dekat dia. Dia terus masuk Islam. Fa'aslam. Dan Islamlah dia. Summa qa'ada lahu bitariqil hijrah. Kemudian setan dia pergi kacau orang yang nak berubah daripada tak baik kepada baik. Orang nak berubah daripada ni rumah dia ni, dia nak pergi keluar, pergi cari agama, dia nak pergi keluar, pergi mengaji, dia nak berhijrah. Setan main duk bisik di telinga dia. Setan kata nak pergi mana ni? Setan kata dekat dia. Dia kata aku nak keluar pergi hijrah, aku nak perbetul diri aku. Setan kata tuhajiru wa tad'u ardaka wa sama'ak. Setan kata hang nak tinggal ke kampung halaman ni hang ni? Yang kampung ni sentosa punya aman, hang nak tinggal ke? Hang nak pergi mengaji di satu tempat yang hang pun tak tahu macam mana orang nak terima hang, hang pun tak tahu macam mana nak cari makan di sana susah ataupun tidak. Hang duduk di kampung ni bagus dah. Walaupun hang tak semayang pun benda pelan-pelan hang boleh buat. Walaupun hang tak mai ke masjid pun tapi Jumaat hang mai. Walaupun hang tak mai mengaji pun mikrofon tu hak ustaz ceramah tu dengar di rumah hang. Nampak dia pergi kat tu. Jadi semangat orang hang nak berubah ni dia jadi luntung. Pasal apa? Setan nanti duk bisik di telinga dia. Dia nak berubah, tetapi oleh kerana kena desakan ataupun kena godaan yang macam tu, yang menyebabkan dia tak berubah sampai bila-bila. Dan kata Nabi SAW, oleh kerana semangat dia ni kuat, fa'asahu. Dia kata aku nak berubah, aku nak berubah. Lama dah aku duk karut ni. Oh, dia kata aku nak pergi hijrah, aku nak pergi hijrah juga. Lalu dia terus berhijrah. Setan tak dapat menggoda dia. Summa qa'ada lahu bitariqil jihad. Kemudian mai pula daripada jalan jihad. Rasa tu ni dia nak keluar pergi perang fi sabilillah. Kalau zaman kita ni nak keluar pergi mengaji lah. Tuan-tuan nak keluar main mengaji. Oi tuan-tuan, cerita pukul 7 husna apa tu tadi ni, dia tarik kita ni. Kira keluar ni keluar jubak dulu. Muka duk tengok TV. Ngati dia kata, si dia duk main bersambung macam tu pula. Dah malam ni Ustaz Luqman pula. Nampak tuan? Anak pula kata, Allah ya hai Ustaz Luqman bulan depan pun ada cerita ni, tak tahu tu kalau esok ada ke tak. Repeat lagu tu. Nampak tuan? Dia main dalam jalan jihad. Dia kata apa? Dia kata tujahidu fahuwa jahdun nafs wal mal. Syaitan kata apa? Hang nak keluar pergi perang ke? Hang tahu dah hang nak keluar pergi perang ni bukan takat hang ni perhabis nyawa hang, bukan takat hang ni meletakkan nyawa hang sebagai pertaruhan, tetapi hang pun akan habis harta. Hang keluar pergi perang tu duit pun habis, nyawa hang pun habis. Macam mana dia duk bisik kat telinga kita main kuliah ni. Hang pergi kuliah ni lengoh pun hang boleh, duit pun hang akan habis. Pasal apa? Depa akan tolak tabung pergi depan hang. Kita dengar-dengar betul ya. Aku duk pergi mengaji selama ni pun, dia kata lena ya. Lepas tu orang quit depan nama kepala lutut, sedang-sedang tabung merah duk ada depan. Kita pun kendam pergi RM1 2 kita pikir tak ada kerja ya dia. Nampak? Dia duk bisik di telinga. Dan setan kata kat dia, fatuqatil fayuqtal. Kalau hang keluar pergi berperang, kalau hang keluar pergi berjihad, tak dapat apa, hang cuma dapat kematiannya. Hang kena ingat elok, setan bisik di telinga. Fatunkahul mar'ah wa yuqsamul mal. Bukan takat bila hang dah mati, hang ingat balik bini hang ke mana? Bini hang nanti akan orang ambil. Bini hang akan jadi bini orang bila hang mati. Lepas tu wa yuqsamul mal. Harta hang yang banyak yang hang cari tu, depa akan bedak-bedak kat depa. Hang mati duduk dalam kubur dah, depa seronok dengan harta hang. Hang fikir panjang-panjang. Oi tuan-tuan, kita main dengan sayang kat bini ni tak mau pergi mana dah. Pasal apa? Takut orang gabuih bini kita.
Satu. Lepas tu fikir panjang juga. Oh betul jugalah bila aku mati lagi, semua harta boleh kat bini aku. Bini aku pula pergi kahwin dengan siapa pula tu. Bila dah kahwin ni, mereka seronok dan bersukaria di atas harta aku. Yang aku duduk dalam kubur, mereka lupa pergi kat aku dah. Tak usah duduk pergi mana. Dia kata, biar aku duduk di rumah. Dia kata. Tak pergi ke mana? Oh tuan-tuan, dia main bisik di telinga. Tetapi orang ni kata Nabi, fa'asahu fajahada. Dia tak peduli dengan bisikan syaitan, dia terus keluar bermujahadah. Maka kata Nabi SAW, faman fa'ala dhalik, barang siapa yang keluar hijrah tadi ni, kalau dia ni, dia tak peduli dekat bisikan syaitan, dia keluar pergi hijrah. Dalam keadaan dia pergi hijrah itu, kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yudkhilahul jannah. Kalaulah dia mati dalam keadaan dia keluar pergi hijrah, Tuhan confirm dan bagi jaminan syurga menanti dia. Tuan, kita nak berhijrah, kita nak buat benda baik, kita tak tahu apa nak jadi kat kita. Tiba-tiba kita mati ataupun kita terbunuh, tuan-tuan, Tuhan confirm, Nabi menjadi penjamin syurga untuk kita. Lalu kata Nabi lagi, waman qutila, siapa yang keluar pi berhijrah, siapa yang keluar pi berjihad, tiba-tiba dalam jihad dia itu dia syahid, dia mati. Nabi kata, kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yudkhilahul jannah, menjadi hak Allah Taala untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Ini jaminan Nabi. Wa man ghariq kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, barang siapa yang keluar untuk nak cari Allah Taala, untuk nak berubah, untuk nak berjihad, untuk nak keluar orang kata berhijrah, pembetulkan diri dia, tiba-tiba dalam waktu tu, tuan-tuan sekalian, dia ditimpa musibah, dia meninggal, syurga menjadi milik dia. Dan kata Nabi, awwaqasatahu dabah, kalau dia keluar pergi cari Tuhan sambil dia bawa dabah, dia bawa binatang tunggangan, tiba-tiba binatang dia jatuh, patah riuk kuda, kaki kuda, ataupun dalam bahasa kita lah ni, kita bawa motor, kita bawa kereta, tiba-tiba accident, kita nak pergi mengaji, dalam accident dan kita meninggal dalam accident tu, tuan-tuan. Apa kata Nabi? Kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, menjadi hak dan kewajipan Allah untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Allahu akbar. Boleh faham tuan-tuan hadis ni? Nak abang apa lagi, tuan-tuan? Habis, kita tak ada nak cerita dah. Begitu punya tawaran istimewa yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jaminan Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulan dia apa? Nombor satu, yang kata tipu daya syaitan ni, tuan-tuan, amat-amat dahsyat. Syaitan dia akan kacau sampailah kita betul-betul terpengaruh dengan godaan-godaan dia. Yang kedua, bukannya mudah untuk kita nak lawan syaitan, tetapi ada cara dia macam mana? Dengan ilmu dan juga iman. Yang ketiga apa? Dengan ikhlas. Yang ni syaitan tak boleh kacau. Syaitan dah berjanji depan Tuhan, aku akan kacau anak Adam, tetapi satu je golongan aku tak boleh nak kacau, illa ibadaka minhumul mukhlasin, iaitulah hambamu yang buat amalan ikhlas, aku tak ada ruang untuk nak kacau dia. Kalau dia ada nak riak kat orang, yang tu jadi makanan syaitan. Kalau dia ada nak tunjuk kat orang buat amal ibadat, yang tu akan menjadi godaan orang yang akan digoda oleh syaitan. Yang ketiga, tuan-tuan, syurga disediakan bagi orang-orang yang tidak dapat dipengaruhi oleh syaitan. Ingat, Tuhan jadikan syurga untuk siapa? Untuk orang yang berjaya dalam menentang godaan-godaan syaitan. Yang terakhir, banyak-banyakkan supaya kita bermuhasabah. Banyak duk fikir diri kita, banyak duk hitung hati kita, duk hitung diri kita ni, tuan-tuan. Macam mana kita ni? Adakah hari ni kita dah terpengaruh dengan godaan syaitan? Kita dah terpengaruh dengan nafsu dan juga diri kita? Ataupun kita berjaya mengawal ketiga-tiga benda ni serta memperbaiki amal ibadat kita? Muhasabahlah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Malam ni kita nak tengok satu bab baru. Yang bab ni, tuan-tuan sekalian, cerita tentang perihal syurga.
Siapa yang baru dengar kuliah saya malam ni di Sungai Burung ni tuan-tuan, dia kuliah ni kira ringan punya kuliah. Ringan tu macam mana Ustaz? Kuliah yang akan kita tempuh nanti kalau kita ahli syurga lah. Tapi kalau kita pun tak teringin nak masuk dalam syurga, kira ikut Tuhan lah. Ikut Tuhan. Tuhan buh api neraka pun kira okey. Tuhan bubuh dalam syurga pun kira okey. Jangan duk buh tak ada tempat ni, ada kata. Weh, ada kasar macam tu pun dah. Dia kata duk api neraka okey, kurang-kurang ada tempat ni. Ni orang lain hak kena lempang tak tahu pergi ke mana. Weh, kasar punya ayat ni. Nampak tuan? Kita takut macam tu. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Baik tuan-tuan sekalian. Kitab Jawi muka surat 33. Betul ya? Kitab Rumi muka surat berapa je? 51. Kita duduk dalam masalah 26, betul ya? Kuliah kita yang lalu pada 2 hari bulan 4 2018. Maknanya 4 bulan saya tak main. Betul tak? Betul tak? 4 bulan saya tak main. Tuan-tuan berkenyih 4 bulan. Wah, ustaz tak tambah habis 10 bulan. Kan? Tambah. Insya-Allah kita tengok apa tajuk pada malam ni. Qala al-musannif bab ma jaa fi sinni ahli al-jannah. Iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan umur orang yang tinggal di dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, kita mesti tanya dalam syurga tu orang umur tu macam mana? Adakah umur kita macam mana dalam kampung di Sungai Burung ni? Adakah umur kita macam tu? Kita nak tengok tuan-tuan sekalian. Cerita dia kalau menurut hadis Nabi SAW, umur kita ni semua sama ya. Walaupun kita mati umur 60 pun kita akan dibangkitkan sama umur. Walaupun kita mati umur 2 bulan kan, kita bila dibangkitkan dalam syurga nanti pun umur sama juga. Maknanya kita dengan hak lain semua sama. Sekitar berapa yang kata sama tu? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula orang yang tinggal di dalam syurga itu semuanya muda-muda belaka. Orang hak duduk dalam syurga, orang tua-tua tak ada. Tuan-tuan jangan bimbang. Kalau tuan-tuan makan produk apa nama dia panggil tu? Terajak laris ke apakah? Makan produk tu pun tak guna ya. Pasal apa? Kita masuk di sana semua muda. Tuan-tuan jangan bimbang. Tuan-tuan jumpa Tok Wan, tuan-tuan, yang tuan-tuan tak pernah jumpa. Kan, duk tengok kok gambar, gambar Tok Wan pun satu duk cekak pinggang atas Bukit Bendera. Sambil duk pegang bendera British betul tu. Kan, kata tu Tok Wan, dia mati bila? Dia mati tak tahulah, kata mak pun tak menikah lagi. Kita pun tak ada lagi dalam rahim mak kita tu. Tiba-tiba jumpa di syurga. Satu macam punya muda macam kita. Duk main kuit-kuit kat belakang. Dia kata kenal kuat. Kali-kali tak perasan. Dia pun buat muka macam dalam gambar tu. Kenal. Kata Tok Wan kah? Tok Wan lah. Dia kata, tapi pasal apa muda macam saya? Memanglah muda. Sama umur. Sebaya kita tuan-tuan sekalian. Kita dengan pak mentua ke, dengan ayah ke, dengan Tok Wan ke, dengan cucu ke sebaya. Kan cucu main tegak kita, Tok Wan kenal saya tak? Kita pun duk berasa macam muda dah. Pasal pada panggil Tok Wan, sama bayar dengan cucu pun. Allahu Akbar. Tak perlu dah kita nak cari botox. Kan? Kok mati duk pesan ke anak, hang nanti hambuhlah kerana aku botox. Pasal apa? Aku nak bobo nak jadi muda di syurga. Tak ada botox ke, botol ayak ke apa, tak gaduh. Tak gaduh. Tuan-tuan gaduh fikir, pasal kita akan muda. Nabi SAW, kan kita pernah dengar hadis ketika mana satu perempuan tua demi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, makcik ni semayang, makcik baca Quran, makcik buat benda-benda hak Tuhan suruh, makcik tinggal benda hak Allah Ta'ala larang ni. Agak-agak boleh tak boleh makcik ni jadi ahli syurga? Apa Nabi jawab? Nabi kata, orang tua tak nak masuk dalam syurga. Itu bahasa kita lah. Kan? Hadis tu memang cukup famous. Nabi kata la tadkhulul jannata ajuz. Nabi kata jangan duk harap orang tua nak masuk dalam syurga. Makcik ni dengar-dengar dia pun berasa tua tuan sekalian. Kan Allah dia kata awak tak boleh masuk pula. Menangis dia. Bila menangis Nabi pun renyih sampai nampak gigi geraham Nabi tu. Nabi panggil dia, Nabi kata apa makcik? Makcik masuk dalam syurga nanti pun makcik tak ada tua macam ni. Makcik akan muda. Maksud saya orang tua tak masuk tu pasal apa? Pasal dalam tu semua orang muda. Tak ada orang tua macam makcik ni. Dia apa renyih ya tuan sekalian. Allah, kita kalau buat melawak lagu tu, tak pasal-pasal kena penampak ya. Kan, buat melawak lagu tu dengan tok kita. Tok pergi semayang buat apa tok? Aku nak masuk syurga. Orang tua tak nak boleh masuk Tuan-tuan duk harap. Agak-agak tuan-tuan tok nak kata apa kat kita. Dia tak bubuh siku sedih, dia bubuh kepala lutut atas kepala kita. Kan? Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah.
Dan dia kata pertengahan umur yang cukup rupa gagah, duk dalam tu semua pakat jadi segak, duk dalam tu semua pakat nampak gagah belaka, tuan-tuan sekalian. Dia tak ada sifat kekurangan yang kata dalam syurga ni. Kita atas dunia ada sifat kekurangan, betul tak betul? Kalau tuan-tuan berdiri semua ni macam-macam bentuk, ada hak bentuk kurus renjong, kurang lah tu. Bentuk kurus renjong ni tolak pun jatuh. Ada hak badan besar macam saya ni besar lah, kan melebeh semua ni tuan sekalian, kekurangan lah tu. Sakit lutut lah, sakit pinggang apa semua. Duk dalam syurga semua badan pun sama, semua gagah tuan sekalian. Dia tak ada sifat kekurangan. Sehingga kan dalam hadis kata apa? Setiap kali kita berjumpa, makin segak, makin segak, makin segak. Dan di syurga ni tuan-tuan sekalian, dia ada satu suk, dia ada satu pasar. Kalau bahasa kita dia panggil pekan hari. Di situ macam-macam ada tuan-tuan sekalian. Tak gaduh guna duit, kita pergi ambil ya dalam tu. Dan di situ kita akan berjumpa dengan kawan-kawan kita. Bila berjumpa hari ni tengok, makin segak, dia pun tengok kita, hang pun makin handsome noh. Lepas tu esok pula kita pergi pula macam tu juga. Tengok-tengok, makin segak ni, dia kata hang pun makin handsome. Kira semakin jumpa, semakin handsome, semakin sampailah bila-bila tuan-tuan sekalian. Dia tak ada langsung kita jumpa nampak macam tua sikit ke, nampak gemuk sikit ke, tak ada. Sebab semua sifat itu tidak ada dalam syurga. Kalau ada sifat buruk dalam syurga, dia tak nama syurga tuan-tuan sekalian. Boleh nah? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan juga dia kata apa, sehat. Jangan tuan-tuan jangan bimbang. Penyakit FMMD pun takkan turun kita dalam syurga, tak ada. Tak ada penyakit apa. Siapa sakit lutut ke, sakit pinggang ke, sakit buah pinggang, sakit darah tinggi, tak ada tuan-tuan. Semua penyakit-penyakit itu tak ada, pakat sihat belaka kita di sana. Dan dia kata apa lagi, sekiranya dilihat pada rupanya dan tokohnya boleh dibanding dengan orang yang sama-sama berumur kira-kira 30 tahun ataupun 33 tahun. Macam tu ya umur kita. Umur kita dalam syurga ni lebih kurang 30-33 tahun. Yang tu kira umur kemai lah tu. Boleh faham tuan sekalian? Yang tu umur cerdik dah, orang panggil 30-33 apa semua, umur cerdik dah. Tapi kalau umur 20 lebih ni, dia tak nama cerdik, dia nama cerodong. Tuan boleh faham tak? Umur jenis-jenis macam ni. Jadi Allah Ta'ala bagi semua sama hak kita ni. Siapa meninggal umur 70 pun, dia akan dibangkitkan umur 30. Siapa meninggal umur 30 pun dibangkit 30. Meninggal umur 3 bulan 4 bulan pun, dia akan dibangkitkan dalam keadaan umur 30 hingga 33. Macam itulah umur kita. Ustaz yang ni lelaki saja kah? Dengan perempuan-perempuan pun sama tuan-tuan sekalian. Boleh faham maklum? Jangan duk bimbang lah, duk bagi duk bersedih pasal apa. Ustaz sebut lelaki, orang perempuan tak sebut. Orang perempuan pun sekali tuan-tuan sekalian. Waktu tu semua pakat segak. Dia tak ada macam kita atas dunia ni. Ada hak jenis hidung buah jambu pun ada. Ada jenis hidung hak lubang hidung naik ke atas pun ada. Macam-macam kita atas dunia ni. Tapi di syurga tuan-tuan jangan duk bimbang. Semua hidung cantik. Tuan-tuan nak hidung macam mana Tuhan bagi? Kan? Kata teringin hidung macam orang Iran. Tuhan bagi yang Iran kat kita satu. Hidung kita tu. Kata teringin hidung macam Tuhan bagi kat kita. Kita nak segak, orang lain pun nak segak juga. Dan kecantikan kita dan kesegakan itu semua sama tuan-tuan sekalian. Tak ada sifat cemburu antara satu sama lain. Boleh faham? Kita hari ni cemburu pasal apa? Pasal kita ada sifat kekurangan. Tapi dalam syurga tak ada siapa pun ada sifat kekurangan. Semua pakat sama tuan-tuan sekalian. Kita dapat, dia pun dapat. Itulah kelebihan kita duduk dalam syurga. Demikianlah datangnya khabarnya daripada Nabi SAW. Seperti yang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ahlul jannatil jannah jurdan murdan mukahalina abna'a 30 atau 30 wa 30 sanah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Mu'az ibnu Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia masuk ahli syurga ke dalam syurga itu tidak berbulu roma di badannya. Tuan-tuan sekalian, tak payah duk cari apa orang panggil lah ni, kan jenis duk buang bulu, tak gaduh. Jenis buah pelekat cabut ontap tu tak gaduh dah. Duk dalam tu satu bulu pun tak ada. Tuan-tuan jangan bimbang, kan tuan-tuan. Hak mana penjual orang panggil
Penjual pisau cukur pun tak boleh cari makan dalam syurga. Tuan-tuan jangan duk bimbang lah. Bulu pun dia tak naik. Kok jambang-jambang apa semua tak naik dah. Kan? Semua sama ya. Kan? Baik. Dan dia kata apa? Dia kata tidak berbulu roma di badannya. Dan tidak berjanggut. Dia kata janggut pun tak ada. Tak perlu nak jaga dah janggut ni. Atas dunia jagalah sebab benda sunnah. Kan? Di syurga nanti tak perlu. Tapi kalau tuan-tuan request untuk nak minta, Tuhan bagi. Kan? Tapi dah semua pakai tak ada janggut apa semua. Kan? Dan janggut pun kita boleh request juga. Kalau boleh janggut bagi Tuhan bagi sejengkai. Sejengkai itulah sampai bila-bila. Dia tak jadi panjang macam mana kita hidup atas dunia ni. Lepas tu request kat Tuhan pula. Kata Tuhan tak janggut lah. Kata nampak leceh. Buang janggut. Lepas tu buat apa? Buat apa orang panggil bawah ni? Apa nama? Singgut ke apa? Singgut. Apa nama? Minggut ke apa? Misai dengan janggut ni. Minggut lah. Kan? Kalau tu. Lepas tu nak abang apa lagi duduk bawah ni? Dia kata bagi nampak kemas sikit. Dia kata Tuhan pun buat. Bukan kata minggut. Tuhan minggu dia bagi. Kan? Macam-macam kita boleh minta kat Tuhan. Dan tidak bermisai. Dia kata tak misai pun tak ada tuan sekalian. Tak ada lah. Kalau minta kat Tuhan misai pun duduk dekat tu ya. Kata nak minta misai kontot satu kat Tuhan, kontotnya Tuhan bagi kat kita misai. Tak ada, dia tak panjang lah. Kita pun tak gaduh nak serabut pergi cari cermin nak tengok muka, tak ada tuan sekalian. Sebab itulah kelebihan syurga. Lagi bercelak dua matanya daripada kejadian tidak ditaruh celak dan dibuat-buat bercelak. Maknanya mata kita ni sentiasa bercelak tuan sekalian. Kan? Celak tu bukan kita duk pergi beli celak Mekah apa semua dah. Celak tu memang Tuhan bagi kat kita. Celak bila boh mata, boh celak di mata ni nampak bersinar elok mata kita ni, dan orang tengok pun nampak satu macam punya cantik. Dan celak tu Tuhan bagi khusus bila dia hidupkan kita, mata dah bercelak dah sampai bila-bila dalam syurga tuan-tuan sekalian. Boleh nah? Yang tu kelebihan Tuhan bagi. Cuma hari ni kadang-kadang bila pakai celak ni jauh sikit pada kita. Nabi bercelak tuan-tuan. Saya dulu pun rajin kat pakai celak, tapi mengan kelang kabut lah ni tak ada nak pakai celak. Kan kita pula bila tengok orang pakai celak ni, kita mula kepala otak kita duk fikir macam-macam. Dia ni Syiah pasal ni, Syiah pula bibuh lagu tu. Kan? Macam-macam lah. Orang duk bercelak, Nabi pun bercelak tuan sekalian. Kan? Sahabat-sahabat Nabi bercelak, Sayyidina Ammar bercelak, Sayyidina Hamzah bercelak. Cuma celak tu beza dia apa? Bila kita bercelak tu, kalau tebal sangat nampak garang sikit mata kita ni lagu tu lah. Sebab golongan Syiah ni mereka suka pakai yang kata celak ni, dan mereka ambil pun daripada hadis Nabi SAW. Pasal Nabi suka pakai. Boleh faham? Janganlah mereka suka pakai kita kata yang tu amalan mereka, sedangkan mereka ikut Nabi. Kita talabi kat Nabi lah. Kan? Pakai pakaian hitam, sorban hitam, jubah hitam apa semua. Kita kata dia ni Syiah ni hitam ni. Nabi suka pakai hitam. Syiah tu ambil dia Nabi. Boleh faham tuan sekalian? Cerita dia macam tu. Jadi kita tengok kepada baginda Nabi SAW. Lagi sama sebanding dengan anak-anak laki yang berumur 30 tahun ataupun 33 tahun. Kita dengan anak-anak kita ni tuan-tuan semua sama umur ya. Cerita dia macam tu. Baik, kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Habis satu bab malam ni. Malam ni cerita apa? Satu, kita hidup atas syurga nanti, Tuhan bagi mudah kat kita. Tuan-tuan pegang yang tu ya. Hidup atas syurga nanti, penyakit apa pun tak ada, semua benda yang elok-elok Tuhan bagi kat kita. Dua. Hidup atas syurga nanti umur apa? Umur lebih kurang 30-33 tahun. Yang tu semua sama tuan-tuan sekalian. Siapa meninggal umur tua pun akan dihidupkan muda, siapa meninggal muda pun akan dihidupkan dalam keadaan umur 30-33 tahun. Habis satu bang. Boleh faham tuan sekalian? Lepas tu tambah sikit lagi. Apa dah? Masuk dalam tu segala bulu-bulu roma apa semua pun tak ada. Kan, benda hak kita berasa tak apa nak syok ni tuan-tuan sekalian, tak ada belakang dalam tu, dalam syurga tu. Semua indah, semua cantik tuan-tuan sekalian. Boleh faham tuan sekalian? Habis, boleh berhenti kot. Hak tu sudah kita mengaji malam ni. Boleh? Lagu tak apa boleh, kita baca sikit lagi. Baik, majaa fi saffi ahlil jannah. Ni dia main pula macam mana kita nak masuk ke dalam syurga tu. Macam mana cara kita nak masuk ke dalam syurga. Dia kata apa? Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan nerai. Apa makna nerai tuan-tuan? Hak ni kalau orang belah Johor apa semua baca ni dia kelang kabut lah. Kan? Dia baca nun ya ra alif ya, nerai. Dia kata di syurga ada tirai. Tirai pula. Nerai ni apa? Nerai ni hak kita selalu duk sebut tu. Kan? Kita kata padi ku tak edi atau ni pasal apa? Nampak nerai tu, nampak senerai tu teruk. Tu makna dia nerai. Boleh faham tuan sekalian?
Ada juga orang pergi baca, dia tak baca ya tu, dia tak erti nerai ni apa, nera kot dia kata. Dia kata dalam syurga ni rupanya ada nera. Dia bibuh kot tu pula. Kita nak dengar ni, kita bukan tanya betul ke dah. Tu yang ustaz duduk atas ni dia sedap duduk bagi, pasal apa? Pasal kita tak tanya. Kan, cuba habis-habis ustaz, tadi sudah sebut dalam syurga ada nera. Ada nera? Dia marah kat kita pula dah. Dak nera tu nera mana ustaz? Nera nipah ke nera nyok ke dah? Kita tanya lagu tu pula. Dia kata nera tak kira lah nyok ke apa, tak kira nera. Nera kita pun. Kita balik duk cerita kat orang pula, oh rupanya dalam tu ada nera. Rupanya nerai. Kan? Sebab Syekh Idris ni orang mana tuan? Dia orang Lubuk Merebah Perak. Jadi orang Lubuk Merebah ni bahasa dia utara ni biasalah. Kalau tuan-tuan ada kitab ni macam-macam nanti tuan-tuan jumpa. Ni tanya hak mana haduk mengaji ada kitab ni. Kan? Kablam Bawawra. Nak tahu apa? Tuan-tuan nak baca apa? Kalbur, tuan-tuan baca. Kan? Bukan kelebong. Dia sebut kelebong. Yang kata Syekh Idris ni dia ikut dan dia ya. Kena pula orang Johor ke orang Negeri Sembilan ke baca, nak buat macam mana? Hendaklah ayat itu dicampur dengan kalbur. Karbur tu dia sejenis ayam kapok. Kok lebih kot tu pula. Kan? Dia jenis ayam kapok, dia ke apa nama? Dia ada sulfur. Dia pergi hurai itu betul kat dia. Rupanya kelebong. Mudah cerita. Baik, dia kata nerai ni apa? Satu nerai ni makna dia satu soft. Boleh faham tuan sekalian? Kita nanti akan bersoft-soft untuk kita masuk ke dalam syurga. Saya ulang, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan nerai-nerai ataupun soft-soft yang menjadi isi syurga. Macam mana kita nak masuk dalam syurga? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, orang yang masuk ke dalam syurga itu bersoft-soft. Dia kata, masuk dalam syurga bukan masuk seorang-seorang, tetapi masuk dalam syurga, masuk berjamaah, beramai-ramai kita masuk dalam syurga. Sebagaimana datang khabarnya yang di atas yang demikian itu. Dan telah tertentu bilangan saf itu, jumlah saf umat-umat Islam daripada umat Muhammad, iaitu umat Nabi SAW, dan umat yang lainnya, iaitulah 120 saf. Tuan-tuan, dalam ramai-ramai hak masuk dalam syurga ni daripada umat Nabi Muhammad sampailah umat Nabi-Nabi hak lain, Allah Ta'ala letak 120 saf. Kita dengar 120 saf, aku nak duduk saf berapa tau? Kan? Kata dengar 120 saf, gawat kita tuan sekalian. Kan? Gawat kita ni, kita nak pergi duduk tahu mana 120 saf. Tuan-tuan bayangkan. Baik, kita nak tengok apa cerita dia. Dan hadisnya yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah 20 wa 100 saf, 80 minha min hadhihi al-ummah wa 40 min sairil umam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama dia Buraidah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Buraidah ni nama sahabat. Kita hari ni kalau buat nama Buraidah, orang kata apa? Orang kata perempuan langsung. Buraidah ni lelaki. Kan? Buraidah macam Abu Salamah. Kan kita pergi buah nama anak nama apa ni? Anak nama Salmah lah kata. Anak lelaki pergi buah nama Salmah, jam lah. Kan? Sebenarnya Salamah. Yang tu bacaan yang betul. Dia kata apa? Seorang sahabat Nabi yang bernama Buraidah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula ahlu syurga itu pada waktu masuknya, iaitulah 120 saf. Tuan-tuan, Nabi apa? Nabi kata ahli syurga dalam ramai-ramai manusia atas dunia ni, hak Tuhan hidupkan daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masuk syurga 120 saf ya. Tuan pegang itu 120 saf. Tiap-tiap satu saf itu, kita nak tengok boleh tak boleh kita duduk. Tiap-tiap satu saf, yang kata 120 saf tu, panjang satu saf itu, iaitulah barang yang di antara masyrik dan juga maghrib panjangnya. Maknanya daripada timur sehinggalah ke barat. Panjang kan? Kalau kata sopa dengan saf semayang kita 12 saf, tak lepas lah kita ni. Tidak tuan sekalian? Kan? Kita pun kadang-kadang kita tengok apa nama orang panggil, bila dengar kata sikit tu, Allahu Akbar, jadi takut. Macam ada satu sahabat Nabi SAW yang bernama Ukashah ibnu Mihsan al-Asadi. Kan Nabi SAW kata apa? Nabi kata dalam ramai-ramai umat aku ada 70,000 orang
yang akan masuk ke dalam syurga bighairi hisab, dalam keadaan tidak ada hisab. Lepas tu Ukasyah kata apa, ya Rasulullah, ambillah saya seorang bagi masuk 70,000 tu. Nabi kata okey, tak apa, hang pun boleh masuk, Nabi kata. Lepas tu sahabat lain pakat duk berdiri, ya Rasulullah saya pun nak juga. Nabi kata apa, Ukasyah dah ambil dah tempat hampa. Maknanya Ukasyah mendahului hampa 70,000. Tuan-tuan, dengar 70,000 orang, agak-agak orang Malaysia berapa orang? Agak-agak tuan sekalian, orang Malaysia berapa orang? Kita ni hak orang Islam hak di Malaysia ni, tuan-tuan, katalah kita ni lah ni depa buat bancian dulu 24 juta. Lah ni dak dia naik 30 berapa? 32 juta ke orang Malaysia lah ni. 70,000 orang nak masuk dalam syurga, tuan-tuan. Agak-agak hak lebih tu nak pergi ke mana? Hoi, karun kita ni. Dan kalaulah kita duk perhitung, kita duk perinci, kita duk bagi perhalusi betul-betul, banyak tu. Tuan-tuan tengok di Masjid Sungai Burong dah sudah. Hak betul-betul sembahyang subuh waktu bagi berapa orang? Tuan, tu seduk angkat tangan lah, kan? Berapa orang agak-agak kita fikir, hak yang betul-betul istiqamah, kita ambil 40 hari sudah yang sembahyang betul-betul subuh ni. Dia kata adalah dalam 50 orang. Betul-betul 50 orang. Yang orang Sungai Burong ni hampir ada berapa ribu orang, kan? Ribu dah sampai ratus ribu lah kata. Tuan-tuan nampak dah 50 orang yang tu hak betul-betul istiqamah sembahyang subuh 40 hari tu. Dan 50 orang hak sembahyang subuh tu hak betul-betul khusyuk, hak tu imam baca tu berapa orang? Dalam 50, 10 orang lena lah kat belakang. Tinggal 40 orang. Walaupun dia main sembahyang sekali pun, dia pun tengok orang rokok, dia pun rokok. Lepas tu tengok orang angkat tahiyat, dia pun angkat tahiyat. Kira bagi salam apa semua, orang duk astagfirullah, dia pun kepala duk lagu tu. Sampai orang quit, habis dah bangkit. Kira tiap-tiap hari duk main lagu tu. Hak lena tu 10 orang, tinggal 40 orang. Kita buat perincian macam tu lah. Dalam 40 orang ni hak betul-betul faham hak tu imam baca ni berapa orang? Kira-kira ada 20 orang. Hak lain ni pakai turut lagu tu ya. 20 orang. Hak dalam 20 orang, tuan-tuan sekalian, yang dia betul-betul faham tu imam baca dan dia mengamalkan benda tu di luar daripada sembahyang, berapa orang? Kira-kira tinggal 2 orang. Tuan sekalian, hak 2 orang ni pun hak amal betul-betul, percaya tak percaya, amalan hak dia buat tu, dalam 2 orang tinggal seorang. Hak seorang tu pun tengok tak ada apa. Nampak tuan sekalian? Takut kalau kita perincikan macam tu, memang benarlah 70,000 orang yang Nabi SAW bagi kota tu. Kita nak duduk tak mana? Tapi tuan-tuan sekalian, yang kata Nabi dia sayang kat umat dia, dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah supaya Tuhan buka kota daripada 70,000 tu. Maka Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Nabi, kepada umat Nabi, dari seorang daripada 70,000 tu, dia boleh tarik 70,000 orang. Tuan-tuan bayangkan 70,000 kali 70,000 berapa? Kan? Kalau kita buat keluar apa nama kalkulator tu, dia keluar E terus, dia tak boleh nak fikir lah. Kan? Makna dia berjuta-juta bilion. Kan? Banyak-banyak lah yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan tu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan tuan-tuan, panjang antara satu saf 120 tu, satu saf itu adalah masyrik dan juga maghrib, daripada timur ke barat. Dan dia kata apa, 80 daripada segala saf itu daripada jumlah umat Muhammad, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 80 tuan-tuan sekalian, umat Nabi saja. Maknanya 60 tu bukan umat Nabi. Tuan-tuan bayangkan pasal apa umat Nabi ni ramai, Allah Ta'ala bagi kat Nabi ni ramailah tuan-tuan, semua pakat nak masuk dalam syurga. Hak kaki ketum pun kalau tanya nak masuk dalam syurga, dia kata. Hak kaki nombor ekor pun, dia kata nak syurga, dia kata, walaupun tengah tulis nombor ekor. Kan? Hak kaki minum marak pun kalau tanya dia, nak masuk syurga, dia kata nak masuk bang, buat leceh, tak minum pula. Sekalian, maknanya dia pun nak masuk. Tuan-tuan pergi tanyalah siapa pun yang kata umat Nabi Muhammad ni, semua nak masuk syurga. Tetapi amalan yang nak membawa kita ke syurga tu kadang-kadang kita tak buat. Betul tak tuan sekalian? Tanya orang atas semayang pun kalau kata hang nak masuk syurga kan neraka, kata nampak muka hang serupa neraka, dia mangkit boleh tumbuk kita tahu. Dia kata cakap bagi cantik sikit je, kata saya walaupun saya jahil tak semayang tapi saya nak syurga pula. Kan? Tanya pilah siapa pun lagu tu lah tuan sekalian. Jadi 80 barisan ataupun saf Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tuan-tuan, bila dah kita tahu kata ramai macam tu, yang paling kita takut dalam ramai-ramai tu, kita tak ada
Saya sembang dengan sahabat kita ni. Kan sahabat tu habang kat saya lah, dia kata dia pun dengar satu ceramah ustaz mana tau mengenai hamba Allah Taala ni. Kita duk mengaku kata kita ni menjadi hamba, betul tak betul Allah Taala iktiraf kita sebagai hamba dia. Kita takut macam tu lah. Kita duk dengar syurga ramai 80 orang, 80 barisan punya Allah Taala bagi kat Nabi, tiba-tiba tak ada kota kita. Macam mana kota haji punya? Kan tuan-tuan sekalian, kan kota haji naik dulu ni 20, 22, tiba-tiba naik pergi 32. Kita kata cantik dah, ada dah apa nama habuan untuk aku ni. Tengok tak panggil kita sampai ke sudah, tuan-tuan sekalian. Sampailah kita pergi semayang raya korban tu di masjid Sungai Burung ni. Kan kira sebelum tu duk salam dengan orang dah, kata aku duk nampak berat aku boleh pergi dah ni. Pasal apa? Pasal kota dia bawa naik. Rupanya tak masuk kita, tuan-tuan. Apa perasaan kita? Ada hak lagi karut buat kenduri siap dah, nama tak dapat lagi, tak naik lagi nama. Kan orang tak bagi pun lagi surat tawaran, buat kenduri lah. Kata haji buat awal, dia kata buat awal tak galut. Kan nampak tak? Tengok tak naik tuan sekalian. Lah kali dia bila letak tengkok dia suruh sembelih bang. Pasal apa? Dia kata aku malu lah, kata nak hidup dengan orang ni, kata ni. Pasal tak boleh pergi haji. Oh, yang tu baru kota nak pergi Mekah. Ni kota syurga ni. Tiba-tiba Nabi SAW yang kata umat dia tu 80 baris punya, 80 sah punya dia bagi kat kita. Kita pipi nak beratok, tiba-tiba kena tolak. Kata hang siapa dia? Tak ada dalam sah ni. Mampus kita. Sama macam mana hamba ni, yang kita duk kata kita ni hamba Allah, kita ni hamba Allah, tiba-tiba Tuhan tidak iktiraf kita sebagai hamba. Kita nak kata apa, tuan-tuan? Oi, takut. Kan ketika mana padang mahsyar Tuhan panggil ya ibadi, mana hamba-hamba aku, pakat main cepat. Kita cuba-cuba nak pi, tiba-tiba Tuhan kata hang siapa? Hampir duk jauh sikit. Kata saya hamba Tuhan. Hang hamba Tuhan apa? Dia kata hang hamba aku apa? Hang atas dunia pun duk pergi sembah pokok, duk sembah apa? Benda-benda karun, hang percaya? Kita nak kata apa? Woi tuan-tuan, yang ni yang kita takut ni. Kalau Nabi Muhammad SAW, Tuhan iktiraf dia. Sebab tu dalam surah apa? Surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan akan hamba dia. Makna dia Nabi Allah Ta'ala iktiraf. Lepas tu Allah Ta'ala iktiraf pula orang-orang hak kaki taubat ni. Tuhan kata apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rauhillah. Tuhan kata wahai hamba-hambaku yang buat salah dan bertaubat kepada aku. Tuhan panggil siapa, tuan? Hamba-hamba aku. Maknanya orang yang kaki taubat, dia adalah hamba Allah. Kita lepas sembahyang macam mana, tuan sekalian? Istighfar macam mana kita? Kan orang duk astaghfirullahalazim, sambil-sambil duk teringat balik dosa-dosa, istighfar. Kita astaghfirullahalazim duk tengok orang, tengok jam berapa ustaz pula main lambat, masbuk pula ustaz ni pun. Dia duduk tu pula dah. Kan duk perhati sambil mulut duk istighfar, tapi duk perhati dia jadi tak tahu jadi ke mana tau. Allahu akbar, rugi kita, tuan-tuan. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dia kata, dan seterusnya dia kata, dan 40 saf, iaitulah jumlah daripada umat-umat yang dahulu. 40 tu Tuhan bagi umat Nabi Adam sampailah kepada umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan. Sesungguhnya diriwayatkan daripada hadis ini daripada Alqamah bin Marthad, daripada Sulaiman bin Buraidah, daripada Nabi SAW, hal keadaannya itu mursal, dan setengah daripada mereka itu berkata daripada Sulaiman ibnu Buraidah dan daripada bapa dia. Tuan-tuan, satu bab yang baru, bab ma antum fi syirki illa kasya'aratil bayda. Yang ni pun satu bab yang seronok juga untuk kita nak cerita. Iaitulah bab pada menyatakan hadis yang menerangkan tiada ada sekalian kamu wahai umat Muhammad di dalam orang-orang yang kafir itu melainkan seperti sehelai bulu putih. Tuan-tuan, apa makna dia? Nabi kata apa? Nabi kata kamu bayangkan seekor lembu yang berwarna hitam. Bulu lembu tu hitam. Tiba-tiba ada selai bulu warna putih melekat di badan lembu hitam tu, tuan-tuan sekalian. Itulah umpama umat Nabi Muhammad, orang Islam, hak hitam tu semua bekat orang kapiak belakang. Nabi sebut 1400 tahun yang lalu, tapi hari ni nampak depan mata kita, tuan-tuan sekalian. Saya mula-mula tahun 2010 saya main Pulau Pinang. Saya duduk di Kedah. Jadi pi Tesco Kedah lah, pi Giant Kedah apa semua biasa duk tengok majoriti tu orang Melayu.
Saya main-main di Pulau Pinang tahun 2010. Tuan-tuan duduk di Tanjung, duduk di Lahad Road tu. Orang perempuan kita, jomlah kita keluar pergi cari barang di Giant. Tengok Giant dekat dengan Komtar. Masuk tuan-tuan, tengok. Allah, orang Cina penuh kata. Giant ni untuk orang Cina ke orang Melayu? Kita pun, jom kita keluar, kita suruh pergi main ni. Keluar. Sebab saya di Kedah tuan sekalian, orang Cina ada, tapi sikit. Orang Melayu tu ramai. Lepas tu keluar daripada Giant tu, pergi Tesco Jelutong tu pula. Masuk Tesco Jelutong, lagi ramai orang Cina. Kena celah tu pula tahun baru Cina. Allah, apa yang ramai dengan mereka ni? Jadi sesak tuan sekalian. Kita pun jadi sesak lepas. Lepas tu bila lama-lama dah duduk, oh baru tahu. Orang kata apa? Dah boleh terima dah suasana kita di Pulau Pinang ni. Kebanyakan yang ada belah-belah pulau ni adalah majoriti orang bukan Islam. Bila sebut macam tu, saya pula baca hadis tuan sekalian. Kita cek balik hadis ni, rupanya hak Nabi sebut 1400 tahun yang lalu pada hari ni berlaku tuan sekalian. Tuan-tuan pi mana pun orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Hatta sekarang ni umat Islam yang ada di seluruh dunia 1/6 sahaja daripada 5/6 semua orang kafir. 1/6 nya kita tuan-tuan sekalian. Tambah pula kita ni tak apalah macam di balik pulau ni nampak macam ramai lagi orang Melayu, orang Islam apa semua ni. Tuan-tuan cuba pergi keluar sikit. Negara-negara yang minoriti umat Islam, tuan-tuan tengok macam mana orang buat depa. Depa turun di airport apa semua kena check pergi habis semua. Hak mana isteri dia pakai produk apa semua depa buka pergi habis, londeh pergi habis. Bukan ada apa pun. Pasal apa? Bila agama Islam tu minoriti, depa buat lebih kurang kepada kita. Tuan nampak dah? Tapi kita sendiri pun tak faham. Dah tahu kata kita minoriti, sama-sama kita pun duk bercakar antara satu sama lain. Sama-sama kita pun duk sombong antara satu sama lain. Sama-sama kita pun duk iri hati antara satu sama lain. Tuan-tuan tengok kalau aksiden kereta sudah macam mana? Kalau kena Melayu sama Melayu aksiden bertengkar tak mau. Tapi kalau kena dengan orang bukan Islam, bam kata, Allah dia kata Tuhan minta maaf. Tak apalah, sikit punya cerita. Tapi main dengan Melayu bergaduh sampai piligan rumah dia apa semua, pergi tuntut macam-macam. Pasal apa dengan orang bukan Islam kita boleh berlembut, sedangkan dengan Islam kita tak boleh berlembut? Kita sendiri yang tak tahu. Sedangkan benda ni sebut lama dah tuan-tuan sekalian. Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan Nabi nak abang juga kat kita, akhir zaman ni memang macam tu. Apatah lagi kalau tuan-tuan tengok umat Islam pada hari ni, kita dah lah sikit. Lepas tu duk kena tekan di Syria tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan buka, kalau tuan-tuan ada Facebook, tuan-tuan pula duk pi jadi share pula kepada Syria Care tuan-tuan. Tuan-tuan tengok video hak mai hantar ni, bunuh ni saja-saja tiap-tiap hari. Kira kalau kita dengar daripada Hafiz Al-Assad dulu ni, lah ni Bashar Al-Assad, pak dia dulu ni dah bunuh berapa puluh ribu, berapa ratus ribu orang dah. Sampai kepada dia pula, kalau bunuh tuan-tuan, kira di Syria ni tak ada siapa dah yang kata umat Islam ni, umat Islam Sunni ni, pakat mati pergi habis. Tapi yang kata kuasa Tuhan, walaupun kena bunuh selalu pun tuan-tuan, masih ada lagi orang-orang Islam yang akan memperjuangkan kalimah dia. Sama di Palestin, insifadah lah apa semua kan, duk kena bunuh tuan sekalian, kena bunuh dengan pepak Israel. Tapi pada hari ini masih ada lagi orang yang mempertahankan kalimah dia. Di Myanmar tuan sekalian, sahabat-sahabat kita ni Myanmar, orang Rohingya duk kena bunuh tiap-tiap hari. Baru ni pula dia mai pula bunuh pula depa tuan sekalian. Allahu akbar. Kita pun dengar sedih. Kalau kita dengar cerita berapa tahun dah kita duk dengar depa duk kena bunuh tu. Mungkin pada hari ni tak tinggal siapa, tapi masih ramai lagi umat Islam yang ada di sana yang mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Cuma Nabi nak abang apa? Kita sikit. Bila dah sikit, perdamailah. Bila dah sikit, bersatulah. Bila dah sikit, mailah kembali kepada agama. Tuan-tuan, sikit tak bermakna kita kalah. Sikit tak bermakna kita tak kuat. Tuan-tuan ingat macam mana tentera-tentera Badar 313 lawan dengan 1000 orang tuan-tuan sekalian. Kalau ikut akal kita zaman lah, 1000 nak lawan 313, pakai 313 pakai lari terberak kencing nunggu tu ya. Main dengan 1000 orang ni. 1000 orang ni pula tuan-tuan sekalian mempunyai kelengkapan yang hebat, dengan kuda dia, dengan baju besi dia, dengan pedang dia. Sedangkan umat Islam tak ada apa tuan sekalian. Kuda pun ada berapa puluh ekor ya, tu pun duk pinjam-pinjam. Sekali aku naik, hang penat lagi hang naik pula, duk tukar lagu tu aja. Baju besi pun berapa tuan-tuan sekalian. Pedang pun hak mana hak duk ada ya pedang. Hak lain semua kira tomoy yang duk main. Tapi macam mana kemenangan Islam di saat tu tuan sekalian?
Sebab apa? Sebab mereka tahu bila dah sikit mereka bersatu. Mereka tahu bila sikit Tuhan pasti akan bantu kalau sama-sama kita berdamai dan kita tidak bercakar antara satu sama lain. Boleh faham tuan sekalian? Sebab itulah kita ingat, kita ni orang sikit, kita minoriti. Bila minoriti, tak ada siapa nak boleh tolong kita. Allah Ta'ala lah yang menjadi penolong kepada kita. Baik, tuan-tuan tengok 28, bab maja'a ma antum fi syirki illa kasya'aratil bayda. Pada menyatakan hadis yang menerangkan tiada ada sekalian kamu wahai umat Muhammad di dalam orang-orang kafir itu melainkan seperti sehelai bulu putih. Sesungguhnya ya saudaraku, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat tu. Boleh faham tuan sekalian? Nampak tuan-tuan semangat dia macam saya duk pergi kepak orang bukan Islam, mampus saya. Kan? Jadi kita cerita pada bulan hadapan insya-Allah. Kalau Allah Taala bagi kepada kita kelapangan. Baik, lepas pada ni tuan-tuan sekalian, lepas dia cerita kata umat Islam ni berada dalam keadaan minoriti atas dunia ni, dia akan balik pula cerita kepada syurga. Takut orang tanya pula, ustaz, pasal apa yang duk cerita tentang atas dunia ni pula tengah duk cerita syurga bagus-bagus? Tuan-tuan, Syekh Idris Al-Marbawi ni dia ambil daripada kitab Sahih Tirmizi, hadis yang Nabi SAW sebut komplit. Mula Nabi sebut tentang syurga, lepas tu Nabi sambung tentang benda dunia. Jadi dia ambil buh dalam kitab dia. Kan? Dan yang kata amanah ilmu ni apa? Dia bukan cerita tentang syurga aja, walaupun kitab berkisar tentang syurga. Bila ada hadis, sambungan hadis tu cerita tentang dunia, dia masukkan sekali juga dalam kitab Bahrul Mazi ni tuan-tuan. Yang tu yang kata amanah. Macam kita hari ni kalau kita nak sembang bab syurga tuan-tuan, kita ambil pula kata-kata orang yang cerita bab syurga. Kita ambil bab syurga tu lah. Hak dia sebut tentang dunia apa semua kita tak ambil. Kita tak ambil semua. Kita ambil kad-kadnya, kita duk gunting sikit-sikit saja. Yang tu kita. Tapi Syekh Idris Al-Marbawi dia ambil semua. Dia nak bagi kita faham yang kata hadis Nabi itu panjang mana, benda apa hak Nabi sebut. Yang ni yang kita kadang-kadang kita baca tadi, tadi syurga, ni tiba-tiba masuk dunia pula. Lagu mana ni? Itulah kaedah penulisan kitab Bahrul Mazi tuan-tuan sekalian. Boleh faham? Tuan-tuan, kitab Bahrul Mazi ni seronok lah bagi saya, tuan-tuan perlu ada lah. Yang kata orang Islam ni, orang kata apa, semuanya ada dalam ni tuan-tuan sekalian. Ni bukan nak promote, saya bukan tokai buku, saya bukan tokai kitab. Tapi kalau tuan-tuan beli, saya garanti tuan-tuan takkan menyesal. Kan? Takkan menyesal. Pasal dalam ni komplit, tuan-tuan nak cerita apa semua ada tuan sekalian dalam ni. Bukan tekat dia buat main cerita, dia buat main hadis Nabi daripada mana keluar cerita tu, satu. Bukan tekat tu, dia buat main hukum daripada hadis tu pula berdasarkan pandangan-pandangan imam mazhab yang menyebabkan kita tak bergaduh dan kita ta'asub kepada orang yang kita sayang ataupun kepada ulama-ulama yang kita ta'asub. Dia takkan jadi ta'asub. Pasal apa? Pasal hang ada pandangan hang, aku ada pandangan aku, hang buat cara hang, aku buat cara aku. Yang penting kita sama-sama Islam. Hang ada ilmu, aku pun ada ilmu. Kalau hang pun buat, aku pun buat, tak ada masalah. Hang tak buat, aku tak buat apa semua, tak ada masalah. Sebab berdasarkan ilmu. Boleh faham tuan sekalian? Yang hari ni duk jadi pasal apa? Hang buat tu salah, hak aku buat ni betul. Kawan tu pula dah, hang tu yang salah, aku yang betul. Dua-dua salah. Boleh faham tuan sekalian? Yang ni yang kata kitab Bahrul Mazi ni. Kalau ada, dalam ni semua komplit. Start daripada jilid 1, cerita bab yang semayang sampai semayang apa semua, sampailah jilid 22. Kan? Kalau kitab ni berapa tau? Kalau yang ni harga dia lebih kurang dalam 250 kot, 22 jilid tuan sekalian. Satu ni dia ada 2 jilid, 22 jilid. Tak ada nak mati beli tu. Ni ada orang kata, jenuh ustaz, duk promosi kitab pula, mampus nak beli RM40 pun mampus dia lah. Yang dia pergi beli tentang apa tuan sekalian, lebih pada tu pun tak ada apa pun. Ni nak beli kitab ni, dia berasa ya Allah. Boleh faham tuan sekalian Dia pasal ada 4 bulan tak main, dia geram tu lebih sikit lah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cukuplah kita berhenti dekat tu. Tuan-tuan pun nampak muka habis buat poka habis dah. Kan duk marah kat saya saat gini. Apa pun tuan-tuan sekalian, mengajilah. Tang mana-mana ada kuliah ilmu, tuan-tuan mengajilah. Saya sedih, bukan sedih apa tuan. Tadi kita pula main dengan motor ni. Kan? Jadi main motor ni duk kalih kiri kanan juga. Tengok ayah-ayah kita hak mana ada kot kedai-kedai kopi kot tepi-tepi jalan tuan-tuan sekalian, sedih tengok depa. Kan? Depa pun tengok kita lagu tu, muka kan gigi tak ada lagu tu tengok.
Amboi kita duk puasa serban nak lilit mulut depa dengan serban ni. Kan dia tengok, dia buat kering boleh tuan sekalian, buat kering, buat tak tahu, buat macam tak ada apa. Kan kita pun pulun, kita pun buat serban kelang kabut nak pergi masjid lah, dia buat tak tahu tuan sekalian. Berasa kita ni. Yang tu yang sebut tu. Allah. Hak mana tuan-tuan kenal lah ayah-ayah kita kot tepi jalan ke apa semua, tegak-tegak lah. Hang bila lagi nak berubah ni, jomlah semayang-semayang apa semua, tuan-tuan, tegak-tegak lah. Boleh faham lah? Itu yang dia main dan lepas geram kat tuan-tuan tu. Kan? Sabarlah, kita pun dekat tu, lagi tuan-tuan marah kat saya pula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi